Kan? Tu saya kata tu. Kan? Macam mana? Orang dah tak nak dengar dah belanjawan ni. Hari Jumaat ni belanjawan. Lantak dia. Orang tak nak dengar. Dah tahu dah dapat apa-apa. Hari Senin tu dah keluar dah dalam grup-grup dah share dah dapat apa-apa. Kan? Ia kadang-kadang dia tidak diberikan gambaran sebenarnya. That's why perancangan strategik kita buat. Sebab apa? Kita nak mengelakkan benda ni jadi tak realistik. Tu sebab kita susun elok-elok strategi nak buat macam mana. Pejabat agama besok tak boleh lagi dah macam ni. Section dia kena macam mana. Staff dia kena berapa ramai. Dengan kenderaan dia baru betul. Kemudian letakkan pegawai agama Islam dekat perkampungan orang asli. Mustahak tu. Kan? Kita letak cari je ramai betapa ramai budak-budak graduate daripada universiti tak ada kerja. Bagi dia training. So dia duduk kat perkampungan orang asli tu. Masalah pegawai agama Islam yang jaga orang asli ni tak duduk sana. Kan? Tiba-tiba orang luar datang, pendayah-pendayah tu datang bergelumang dengan kawan tu, sama-sama menangkap bab satu dengan dia. Babi lah kalau tak faham. Ayah sangat orang cakap lah elok ni. Kan? Dia tanggap bab satu, dia sama-sama berlumpur berlumut dengan orang tu. Jadi orang tu cakap, oh baguslah dia ni. Saya pergi ke Taman Negara kan, saya ingat lagi malam tu saya buat, masa tu saya buat team building untuk tim JPJ dengan tim apa, Negeri Sembilan bawa kat sana Taman Negara. Malam tu dia tunjuklah macam mana dia ambil yang daun-daun kayu, yang kayu kering tu, berasap-asap. Ui, jadi menyala apinya, tak payah pakai lighter. Hebat dia. Dan lepas tu jangan balik dulu, malam ni kita makan besar, baru dapat tangkap seekor. Tangkap apa? Musang aja makan. Saya tak apalah, susah kita orang nak kenyang dia lah. Tapi maknanya dia kena ada orang yang bersama dengan dia orang. Tu contoh lah. Kan dulu baguslah, dulu pernah ada usaha kan dia buat. Dia lantik imam-imam muda setiap tempat kan. Ada satu macam Melaka dia buat imam DUN, imam parlimen. Dia buat macam tu. Macam di Negeri Sembilan dia buat imam eksekutif. Imam eksekutif ni maknanya dia lantik 2 imam lagi untuk cover imam tu. Kadang imam tu tak terdaya. Kan? Baca pun dah tak berapa jelas dah. Kan? Raw dengan rain sama dah. Kan? Lepas tu lupa-lupa lagi. Kan? Tarawih tu memang kadang-kadang pukul 11 baru habis. Sebab tak jumpa jalan. Kan? Kadang-kadang bukan di Pahang ni, tempat-tempat lain saya kata ni. Jadi ada imam untuk ganti, untuk standby. Jadi orang pun seronok. Nampak tak? Contoh, bagi peluang. Contoh, itu pun strategi. Banyak sebenarnya inisiatif benda-benda baik yang orang Islam buat. Termasuk undang-undang saya kata tadi. Undang-undang pun kita yang terbaik sekali. Kan? Kita belajar, saya belajar dulu undang-undang, saya belajar dua-dua civil dengan syariah, dua-dua belajar, dua-dua ambil kan. Tengok. Rupa-rupanya pun kita tahu. Semua rupanya barat ni, yang civil ni semua ambil daripada Islam. Kriminal pun ambil daripada Islam. Dia punya tu nampak macam dia dahsyat sangat kan. Beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Balance of probabilities untuk civil. Tapi kalau kita tengok beyond reasonable doubt ni, rupanya Nabi dah beritahu dulu. Lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tak bersalah. Nabi dah letak standard macam tu. Maknanya samalah dengan beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Kalau betul-betul salah. Tengok. Lepas tu belum cerita lagi perancangan untuk anak-anak muda dekat masjid sekarang. Dekat masjid sekarang. Cuba tengok. Belia dah tak ramai. Yang ramai beliau. Yang datang memarahkan masjid ni beliau je. Yang jenis sujud lutut berbunyi ni, Allah, tap. Yang ujung Allah yang seorang lagi lutut dah. Yang jadi macam mana kita nak tarik perhatian ni? Maknanya kita kena buka. Sebab ada setengah, kalau kita tak buat strategi macam ni, bukan semua imam-imam atau pengurusi masjid boleh terima pendekatan yang baru kita nak buat. Kita akan buat bengkel pula untuk mereka. Saya ingat lagi saya dijemput masa tu, saya belum Samsul Debat lagi lah. Saya diminta berceramah. Saya masa tu ialah antara dengar dengan tak dengar kan, penyampaian khidmat berkesan. Saya ingat agaknya penyampaian perkhidmatan lah, servis yang berkesan lah. Saya ingat macam tu lah. Pergi dekat Aikro di village. Sampai kat sana apa pakai kopiah dengan serban dalam dewan ni. Bukan penyawak awam ni. Saya tengok balik dia punya pamphlet program atau program, rupanya penyampaian khutbah berkesan. Hara aku nak tukar slide tu tahu. Tinggal 15 minit lagi. Bayangkan tu sebabnya kadang, jadi kita kena panggil imam-imam. Kenapa, apa dasar-dasar kita nak buat? Sebab bukan semua boleh terima benda-benda baru. Contohnya kita cakap lepas ni semua imam kena pakai slide. Kacau.
slide tu pun bodoh katakan orang tu cakap kan. Betul, dinilai Masjid Bandar Baru nilai slide dia memang khutbah pertama bahasa Melayu, khutbah kedua bahasa Inggeris. Sebab ramai betul yang tak berapa putih kan di sana kan, yang gelap-gelap tu ramai kan, yang negro, yang apa semua ramai sana. Jadi international lah kan. Lepas tu dia ada yang pelajar-pelajar international pun ada semayang dekat sana. So dia buat pakai slide, jadi orang pun nampak ada benda dibentangkan. Bila dia cakap tu dia lain sikit kan. Oh, dunia maya, nampak zap ada gambar kan. Pertama yang kita kena buat apakah, yang kedua apa dia, dua interaktif. Lepas tu wujudkan wifi percuma dekat masjid, orang pun datang, budak-budak nak buat assignment pun datang kat masjid. Tapi kita ajar dia tata cara dia nak jaga, nak galakkan orang muda datang masjid. Di masjid Masjid Felda Palung 14, anak-anak yang datang sembahyang subuh di masjid dapat duit belanja RM3 seorang, duit belanja sekolah. Mak ayah habisin pergi masjid dapat duit belanja, bapaknya tak pergi. Akhirnya dia buat lagi satu program lagi, iaitu siapa yang datang masjid sembahyang subuh 40 hari berturut-turut tanpa gagal layak untuk jabatan bertuah untuk menang skuter. Ada 10 pemenang. Wah, tak ada masalah tu dah kan. Kalau ikut tu strategi tak ada masalah. Tapi alah, nanti tak ikhlas. Itulah yang kita sebut daripada dulu. Tak ikhlas. Kita ni biarlah ikhlas. Betul. Tapi kadang-kadang kena buat inisiatif macam tu. Biar orang tu buka mata. Masjid kan dahsyat mana dapat peruntukan kan, tak susah. YB kawasan ada kan, ahli parlimen ada, apa susah. Setakat 10 biji motor, alah, combine pun tak sama dengan kereta dia yang paling mahal tu kan. Itu saya cakap tadi, makna benda boleh dibuat. Wifi percuma. Lepas tu dijadikan pusat aktiviti. Dekat masjid tu ada gelanggang takraw, ada meja pingpong, contoh untuk riadah kan. Ni meninggal semua terkejut, imam sakit jantung, Bilal tercakit sudu kan. Lepas tu darah tinggi, kencing manis. Jadi kita nak amalan hidup sihat, mana semua orang join. Jadi contohlah satu benda ni memang kita nampak tak naklah bombazir je untuk ni kan. Pada orang yang tak nampak kesan jangka panjang dia akan cakap benda tu bombazir. Nampak tak? Tu salah satu perkara lah yang kita boleh. Sebab perancangan, orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Itulah yang you all buat hari ni kan, perancangan. Bila mesyuarat bajet, ada mesyuarat belanjawan kan, bajet nak minta tu, minta ni, minta tu, minta ni. Ni dah bulan 6. Dah bulan 6 masih ada lagi jabatan yang diminta dulu tak habis belanja lagi. Separuh pun tak usik lagi duit tu. That's why kita kata no more Christmas shopping my friend. Kata Christmas shopping makna dah bulan 11 sibuk habiskan peruntukan ni ada lagi, cepat habiskan. Nak buat khusus buat ni, panggil macam-macam mana yang ada, habiskan cepat duit tu. Salah macam tu. Itu bukan perancangan yang baik. Dia patut dia dah susun berapa persen mesti gunakan sampailah habis pada hujung tahun tu. Tu tak ada. Ni Christmas shopping ni dia nak habis bulan 11 tu, habis duit ada lagi, habiskan cepat. Tak. Seminar khusus kan. Macam di Pahang mungkin dah ada dasar kot, tak boleh buat khusus luar daripada negeri Pahang kot, buat dekat Pahang aja katnya. Ada ke dasar tu? Tak ada. Macam di Selangor ada, kadang dia buat dasar tak boleh keluar dari negeri Selangor sebab dia nak penjimatan kan. So kalau boleh tak payahlah jauh-jauh sangat, buatlah Johor kan, Singapura. Kan staff-staff bolehlah marah kan. Kalau pergi Johor, pergi Genting, pergi ni tempat bebek Putrajaya, hantar dia. Khusus kat Tebeloh hantar aku dia. Marah kawan tu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali tu ilmu tu. Saya kata tadi ada ilmu dia. Tadi saya yakin kan ahli majlis dah share banyak lah perkara tadi kan. Banyak perkara yang dia share tadi kan. Cantik Teluk, pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada kan. Tak kisah tuan-tuan. Itu sebabnya saya selalu share satu perkataan tu. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab tak ada yang salin, saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Tak apa Ustaz, rekod bila tengok balik. Yalah, saya jawab bagi pihak. Saya ingat saya ceramah dekat Masjid Kuala Pilah tu, saya ceramah maulud, saya kata, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat?
Menyaut seorang makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula. Kena marah pula aku. Tak boleh tanya pula. Ui, dahsyat Samsing makcik ni, dia soundnya aku. Itu kan, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Dan macam mana pun akal. Strategi ni membezakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Bukan main belasah je kan. Kita dah ada strategi. Kita macam tu, kita macam ni, kita nak buat ni, kita nak buat ni. Rancangan 5 tahun, rancangan 10 tahun. Ya, tadi sempatlah dibincangkan tadi bersama dengan Datuk Syarif tadi. Kan, beritahu kadang-kadang kita kena check balik kan. Mana yang berjaya, mana yang tak berjaya. Yang tak berjaya tu kenapa? Tentu kena ada dia punya postmortem. Kenapa hasrat yang ni tidak boleh dilaksanakan? Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, Bukit Putus dapat diluruskan. Jalan Bukit Putus dulu kan. Kalau tidak dulu, kalau nak pergi Pahang kena ikut jalan tu 33,5 selekoh semuanya. Berapa ramai yang terus masuk ke gaung tu tak siapa perasan. Sampai hari ni tak jumpa. Sebab orang tak tahu dia jatuh kat situ. Sebab dulu bayangkan kalau tumbang pokok sebatang memang jam sampai ke Jempol. Nampak macam mana? Dulu. Sekarang dah lurus. Selesai tak masalah jam? Tak selesai. Sebab dilurus kat situ je. Dekat Ulu Bendul dah kecil pula. Dah jam sebab orang sibuk nak beli tik salai. Jam tepi jalan tu. Jadi itu sebabnya hasrat dia, jangka panjang dia, ada satu perancangan yang dah disusun daripada dulu tapi belum lagi dilaksanakan, iaitu nak membuat satu highway terus ke Pahang daripada Seremban tu supaya tak ganggu. Nak boleh tik salai ikut jalan lama. Kalau nak terus pergi ke Temeloh, nak pergi ke Bera, nak pergi ke Keratong, ikut ada highway dia. Jadi dia akan lebih lancar lagi. Siapa sangka kan? Lebuh Raya Duke dah ada suka duka. Kan? Dan semalam orang naik motor boleh tercampak daripada atas tu. Motor tu, ya ke engkau tak tahu berita ke apa? La ilaha illallah, kesianlah kau ni. Iyalah, pejabat agama zikir je kan. Memang dia tak dengar benda tu. Betul lah. Lupa pula kan. Semalam yang geng-geng ride ni tercampak punya tinggi. Bayangkan Lebuh Raya Suka tu tinggi tu. Bayangkan. Tapi nak bagi tahu perancangan. Tapi perancangan tu ada tak kecacatan dia? Ada. Iaitu buat highway tinggi-tinggi, buat ni tapi saliran dia masih lagi saliran yang lama. Nak tahan, nak tebatkan air ni masih lagi yang sama. Tu yang banjir besar berlaku. Dia dulu langat dulu tak pernah berlaku. Kusangkakan Pahang, kusangkakan Terengganu dan Kelantan. Rupanya Selangor menetas dulu. Kan? Rupa-rupanya orang Pahang ni biasa banjir. Relax kat Mentakap tu 2 tingkat tu. Kan? Relax dia atas bumbung tu sokok. Lepas jak gitu ni. Relax. Kan? Dekat Rompin pun relax. Masa saya tu tengah syuting program My House. Banyak juga masalah tu bila nak buat. Yalah, sebab program tiba-tiba nak buat, nak cari orang susah, dah bergaduh pula. Kita dah ada 2 calon. Kita nak minta pejabat agama kalau nak tolong apa-apa. Tak boleh, mesti ikut senarai kita. Pening juga macam tu kan. Kita nak buat program nak minta tolong, bantuan sikit lah, apa-apa yang boleh nak bantu kan. Jadi kita nak bagilah kredit dekat pejabat agama tu kan. Tak apalah, perancangan kan. Ya tu juga kan. Jadi makna kata kita tengok keadaan dia, keadaan tempat tu kan? Macam-macam dasar dan perancangan yang dibuat kan. Macam-macam tuan-tuan. Saya lepas tu Majlis Agama Islam buat kerjasama dengan Majlis Agama Islam siap-siap negeri ni kan. Macam-macam yang kita buat. Kita bantu, kita nak tolong orang susah. Tapi tak ramai lah. Kita pilih dalam 12 episod kan. Pahang dapat 2 rumah, dua-dua di Rompin. Di Johor dapat di Batu Pahat, di Pontian. Melaka belum lagi. Tak tahulah dia akan buat lagi ke tidak. Di Terengganu ada 3 rumah. Ada di Besut, ada di Kuala Terengganu kan. Besut dah sempadan Kelantan, dah punya jauh, mabuk aku nak pergi sana kan. Itulah dia. Itu yang cuma Rompin yang best tu lah. Roti canai lah terbaik gila betul.
Mengidap makan canai rompin ni. Siapa orang Pahang tak merasa, tak rasa lagi roti canai rompin, berhentilah jadi orang Pahang. Sedap betul kan roti canai rompin. Roti kosong tu sedap betul. Dekat rompin tu yang dekat rompin tu yang makcik tu bila bergambar tu free size tu, tu lah ke situ lah. Orang freestyle dia free size kata terperanjat aku tak lupa kan. Macam-macam lah, macam-macam dasar yang dibuat, macam-macam benda yang kita buat. Perancangan ni penting, perancangan tu sebabnya bila kita nak buat tu kita nak ke depan teknologi. Tengok, kita tengok contoh macam kita tengok sekarang hari ni kita boleh buat live cantik. Kita pergi KLIA, kita banding dengan airport negara lain. Pergi Jeddah lah, pergi Mekah lah, pergi Mekah Madinah je tengok airport Jeddah. Siapa dah pergi dah airport baru tu? Lawa gila airport tu, lawa. Mana lagi macam kita sekarang letak beg, nampak lah beg tu. Dia tak, dia macam dia makan tu krap buka, masuk buat krap tu tutup. Lupakanlah beg tu, kalau tak nampak dah beg tu. Tapi dia pakai kamera DSLR lagi, terjuntai siap pegang. Okey pandang, cak. Kita mana ada macam ni pandang dekat skrin, puas nak buat muka biasa yang kita buat masa ambil pasport tu, biar nak sama dengan pasport tu kan. Kalau tidak tak terbuka benda tu kan. Betul. Tengok sebab apa? Perancangan buat besar-besar, mahal-mahal tapi tak ready. Macam mana? Betul tak? Macam orang lah sibuk nak jadi bandaraya kan, nak jadi bandaraya, daripada bandar pembandaran nak jadi bandaraya. Saya dulu kan buat paper nilai seremban combine jadi bandaraya. Mana ada dalam Malaysia ni yang kahwin jadi bandaraya? Nilai combine dengan seremban jadi bandaraya, tapi tak prepare. Pening mula, macam banyak masalah. Kawasan lagi besar, orang lagi kecilkan kawasan, dia lagi besarkan kawasan. Ahli majlis 24 bukan jadi 48, dia akan jadi 24, kena buang seorang, kena buang sini sikit. Contohlah perancangan, makna persediaan kita nak melaksanakan itu. Sebab tak boleh kita kita nak buat ni, kita nak buat, tapi realistik ke tak? Realitinya sekarang kita kat mana sebelum kita nak buat benda tu? Betul lah. Aku nak kuruskan badan aku, realitinya sekarang berat dia berapa? Samsul Debat sampai satu tahap dia punya berat dah cecah 110 kilo. Ayat yang paling menjahanamkan adalah tak apa, tinggi ayat dia, yang menyebabkan dia tangguhkan dia punya hasrat tu. Tak boleh. Kalau kau makan tu dah tak boleh nak tunduk, maknanya bahaya. Kan pergi kat masjid kan, masjid pula rajin pula makan tatika ni, heran betul aku ni kan, contohlah kan Allah nak sampai dah kan. Saya tengok, saya dah tak sanggup tengok gambar saya dalam TikTok tu, gambar dalam TikTok tu perut dah macam temikai dah. Tak boleh jadi ni. Saya pun kenalah kurangkan. Iya, manusia ni memang macam tu. Dia kena tengok kat mana kita berada sekarang. Tu yang hari tu waktu saya sampai satu tahap saya pun penat dengan nama Samsul Debat tu. Samsul Debat, atau lebih dikenali sebagai Samsul Debat kan tadi kan. Kan, jadi tak perlu diperkenalkan lagi, tapi perkenalkan juga kan, tapi tak, maksudnya penat dia dengan tumpuan dan perhatian tu. Sebab cakap jangan minta lah jadi popular. Saya kata susah, kau nak makan pun susah. Kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Macam mana kan pergi kat kedai makan tu, ramai tu, tiba-tiba tengah makan zap depan muka telefon. Dia saya cakap takkan ambil gambar, tak boleh, susah sound ni. Saya cakap aduh, tu hari tu pada bulan 5 saya cakap kat mana aku berada sekarang. Saya akhirnya saya ambil keputusan, saya bawa diri bulan 5 itu. Perasan 2 minggu saya tak ada live. Apa yang follow saya 2 minggu tak ada live. Saya bawa diri ke Indonesia, saya beristirahat dekat sana. Sebelum saya nak mengorak langkah lebih laju lagi ke depan lagi, saya kena hold, saya kena stop seketika, cari diri saya. Saya duduk di sebuah pesantren di Jawa Barat yang HP-nya diambil pak, handphone pun kena ambil. Tenang betul hidup tak ada handphone ni. Terang cakap,
Tak adalah kau marah laki kau kenapa tak like. Oh, orang lain awak like je. Jadi hal tu. Jadi hal. Kan? Parah betul. Bukan orang perempuan sini lah. Perempuan sini memang tak ada media sosial. Dia tu semua dunia, Ustaz. Kan? Saya tahu. Saya lagi satu di Indonesia ni. Sebab apa saya pilih Indonesia? Sebab tahun lepas saya berceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Tak ada orang kenal saya. Di Indonesia tak ramai yang kenal. So turun kat airport tu saya boleh buka mask jalan.